tengah ngajar ni, dia kena buat sendirilah. Okay, describe type of malware and their symptom. Identify example of security vulnerabilities. Describe method of infiltration, and then describe method used to deny service. So yang kita biasa dengar biasanya adalah perkataan yang ni ataupun vulnerability, vulnerability iaitu kelemahan yang ada dalam kita punya device. Ini termasuklah kita punya smartphone. Boleh kasih begitu. Ada soalan ke? Okay, and then 2.2, the security landscape. Explain threat in cyber threat landscape. Describe blended attack. Blended ataupun kita panggil blender. Okay, blender ni ibarat macam kita punya kat dapur lah, blender tu. Dia ada teknik blended attack. And then describe the importance of impact reduction. Okay, analyzing cyber attacks. Okay, and exploit. Exploit ini macam letupan lah. Is the term used to describe program written to take advantage of no vulnerabilities. So exploit ini bila dia nampak ada kelemahan, dia terus ambil kesempatan lah. Jadi dalam teknik-teknik untuk kita menceroboh satu-satu tempat, ni termasuklah kita nak mencuri, kita nak merompak. Dia sebenarnya dia tunggu peluang. So dalam kita punya device, dia tunggu ada kelemahan, vulnerability. Seperti contoh, kita tak ada langsung antivirus dalam device kita. Contoh pakai Windows ataupun pakai Mac OS ataupun kita pakai Linux, kita tak ada langsung software as antivirus, tak ada. Kita tak install langsung. Tu sebenarnya dah kita bagi satu peluang kepada pengundang untuk dia tengok kelemahan tu dan dia ambil peluang. Okay. An attack is the act of using exploit against a vulnerability. So attack pula adalah satu teknik yang digunakan untuk memasuki kelemahan tersebut. Contoh contoh. Kalau kita ada motosikal tu kita lupa ambil kunci dia. Jadi contohnya kunci tu letak dekat motor tu. Kelemahan paling jelas adalah kunci, and then kalau orang tu cuba nak buka, buat lari motor, itu dia panggil attack. Kalau dia tak buat apa-apa, so nothing happen lah. So exploit tempat berlaku, exploit tak berlaku, attack pun tak berlaku. Okay, software vulnerability. Okay, error in OS or application code. Okay, ni berkenaan dengan kita punya perisian sendiri. Okay, kita pakai perisian yang banyak sekarang ni orang pakai yang crack kan. Contohnya Microsoft Office. Nak beli mungkin harga dia tu, kalau as a student, kita tengok package Microsoft Office 365 yang baru daripada Microsoft. Harga dia kalau package student 300 untuk setahun. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita belajar 3 tahun, diploma, kita nak guna Office tu nak buat assignment, kita nak buat PowerPoint, kita nak buat Excel dan sebagainya, menggunakan lesen. 365 ni dia memang pelik sikit lah. Kalau kita tak ada lesen, menaip tak boleh. Kita tak boleh menaip dekat kita punya Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Dia memang nak memaksa kita supaya ada lesen. Kalau kita pakai versi yang lama, 2019, 2016, 2018, yang tu keluar pop-up je lah. Keluar pop-up yang mengatakan kita ni tak ada lesen. Okay, sinful knock, vulnerability in Cisco OS. So sinful ni adalah dia punya nama kelemahan pada produk Cisco. So now kita belajar daripada Akademi Cisco kan. Jadi Cisco dia ada produk dia. Bukan sekadar dia ada akademi, dia ada produk dia. Produk tu lebih kepada peralatan-peralatan rangkaian atau networking. Okay, allow attacker to gain control of the router, monitor network communication, infect other network device. Okay, and then project zero. Okay, Google dia dah buat satu macam community. Dia form satu team daripada Microsoft Google untuk cari kelemahan-kelemahan software. So dia akan cek ketiga-tiga software yang popular lah ataupun OS yang popular, iaitu Microsoft Windows, and then dia ada Mac OS ataupun operating system untuk Apple product dan juga untuk Linux.
Dia ada tim tu akan kaji kelemahan-kelemahan yang ada pada ketiga-tiga OS yang popular tu. Okay. Tapi dekat Malaysia ni mostly kita dua benda yang kita biasa mungkin tuan-tuan pernah guna, iaitu Microsoft of course. Lepas tu Microsoft Windows tu lah, and then kita pergi pada kalau orang yang ikut trend-trend sekarang ni pakai produk Apple, okay, macOS tu adalah dia punya OS untuk Apple. Jadi dua tu ada dalam kajian Google. And then hardware vulnerability. Okay, hardware vulnerability adalah kelemahan dalam hardware itu sendiri. So kita ada dua kelemahan dekat sini, sama ada in term of software ataupun hardware. Kalau hardware ni pula biasanya kelemahan dia bilik tu tak berkunci. Okay, seperti contoh kita dah buatlah password dekat Windows kita. Maksudnya bila orang nak guna Windows kita, dia kena masukkan password. Okay, itu adalah dari segi kita buat protection bahagian software. Tapi hardware macam mana? Kalau bilik kita sendiri tak berkunci, itu kelemahan bahagian hardware. So, orang nak curi tu, dia boleh ambil terus komputer tu, physical part dia boleh ambil. Dia boleh ambil seketul, buat balik. Dekat komputer tu, walaupun orang letak password, dia boleh ambil data. Dia ambil hard disk, dia boleh baca dekat device lain. Okay. Tapi kalau orang tu buat encryption, dia dah buat data encryption dekat file-file dia, itu adalah dia punya kesusahan bagi hackers, kesusahan bagi pengondam. Tapi kena ingat, kalau orang ni cuba juga nak buat, dia akan try sehingga dia dapat. Itu orang panggil bersungguhlah. Seperti contoh kalau kita nak masuk rumah orang, orang tu memang dia dah ada buat grill, dia dah ada dia punya sensor dia bila orang masuk, bunyi alarm dan sebagainya. Tapi kalau orang tu memang dia ni nak masuk sangat, dia akan buatlah apa saja untuk dia masuk. Jadi jangan pula kita kata protection bagi rumah kita, protection bagi window, protection bagi device kita ni dah cukup, kena panggil dah cukup kemah, dah cukup baik. Sebenarnya kalau hackers tu, dia first attempt, percubaan pertama dia tak boleh, dia akan cuba lagi. Jika dia memang betul-betul nak masuk. Okay. And then kita ada kategori dalam security vulnerabilities. Okay, kelemahan dalam security. Yang pertama, buffer overflow. Okay, buffer ni, dia sebenarnya kalau macam kita ada RAM 2GB, 4GB, 8GB pada device kita, ataupun kita punya smartphone, dia ada kan dia punya RAM. Dia ada satu bahagian yang dipanggil buffer ataupun zone penampang. Zone ni, ibaratnya kalau 4GB tu tak boleh nak counter, dia akan ada backup sikit. Jadi, attacker dia akan pergi usik bahagian ni. Okay, kalau kita nak pergi atonasi ataupun senario dalam kehidupan seharian, ibaratnya macam kita bawa kereta, ada tanda minyak tu keluar dia punya ikon warna oranye. So oranye tu bukannya minyak tu tak ada. Dia backup lah, lebih kurang 10 km boleh jalan lagi, barulah minyak betul-betul hilang ataupun tak ada dalam tangki kita. Jadi dekat buffer overflow ni, RAM kita walaupun 4GB, dia ada juga dia punya macam buffer untuk dia backup in case kalau ada extra software ataupun extra hardware yang nak memerlukan RAM tu. Okay, itu buffer overflow. And then non-validated input. Okay, force program to behave in unintended way. Ni contohnya dia ada satu program yang kita tengok macam baik, dia tak usik pun kita punya. Tapi kita tengok file tu, dia punya name dia pelik. Okay, risk condition, improperly order or time event. Maksudnya risk condition ni, dia macam berlumba, tapi dia masuk tu tak ikut hue. Tiba-tiba dia muncul top. Contohlah kita pergi pejabat kerajaan, dia ada dia punya numbering untuk kita dilayan. Ada nombor angka giliran. Dekat risk condition ni, dia boleh bypass macam tu. Okay. And then yang ni yang pertama yang kita kena alert, weakness in security practice. Okay, security practice ni as a human, iaitu pun pengguna kita. Okay, protect sensitive data through authentication, authorization and encryption. Authentication ni adalah password kita lah. Authorization ni siapa yang berhak untuk menggunakan device tersebut. Dan juga encryption. Okay, access control problem. Okay, access control to physical equipment and resources. Yang ni nak cakap pasal berkenaan physical equipment tu. Adalah orang yang sepatutnya menjaga equipment tersebut. Okay, biasanya equipment contoh kita ada server, kalau relate dengan IT,
kita ada data center kita. Bukannya satu company tu boleh masuk akses kepada data center tu. Dia ada beberapa orang saja yang authorized untuk masuk data center tu. Contohlah kita ni as a boss. Tapi kita ni sepatutnya bukannya network admin, bukannya server admin, bukannya sistem admin. Tapi kita nak masuk. Jadi dekat sini sepatutnya tak boleh. Orang yang menjaga benda tu saja yang authorized. And then security practice. Okay, security practice ni kalau kita physical, kita pastikan bilik tu yang ada perkakasan yang penting berkunci, sekurang-kurangnya berkunci. Kalau kita nak buat grill, kita nak tambah lagi dia punya security as a physical security, itu bergantung pada kita. Dan kita nak tambah lagi supaya orang masuk tu dia kena buka mangga 2-3 biji. Lepas tu dia ada access card, kena pakai kad pekerja dia. Okay. Lepas tu ada kena pakai fingerprint. Okay. Cerita pengalaman sikit. Dulu saya pernah kerja dekat company Korea lah. Tapi based on Malaysia lah. Okay. Dia punya bilik tu, bilik data center dia tu. Dia punya security dia memang 2 orang saja satu company tu. Company tu memang beribu lah staff dia. Cuma 2 orang. Saya dengan ada seorang lagi kawan saya yang boleh masuk dengan menggunakan fingerprint. Okay, dia punya kesalahan yang besar lah. Fingerprint tu nak masuk finger, nak keluar pun finger. Jadi kalau masuk okey lagi rasanya. Kalau nak keluar tu masalah. Kalau in case lah bilik tu terbakar ataupun emergency. Ataupun tangan kita ada masalah, luka kat dalam tu. Kita bila tekan finger ni dekat sistem tu, macam mana kita nak unlock? Kita nak keluar daripada pintu tersebut. Pintu pula tebal. Dia buat pintu tu tebal walaupun transparent. Jadi dia nak jaganya dia punya perkakasan tu supaya orang yang masuk tu adalah orang yang authorized dan dia siap ada dengan dia punya kamera lah. Kamera sebelum masuk dalam, selepas masuk kat dalam, tu Korea punya style. Dan produk dia semua Samsung lah. Samsung dia pun memang cater juga dengan produk Cisco. Okay, type of malware. Okay, malware. Malware ni adalah software jahat. Okay, malware is used to steal data. So, digunakan untuk mencuri data and then bypass access control. Dia boleh bypass kita punya authentication. Kalau ada password, dia boleh bypass. And then cause harm tu boleh menyebabkan masalah lah, harm ni, or compromise a system. Ataupun dia nak masuk pada sistem, dia nak compromise, dia nak delete ke, dia nak ubah dan sebagainya. Okay, di antara malware ataupun dia punya nama-nama dia. Okay, spyware. Spyware tu muncul nama tu asal daripada spy, perkataan spy. So spy tu maksudnya di intake kita punya device. Okay, dia track dan juga spy on the user. That's why nama dia spy. So spy ni kalau komputer kita tak perasan spyware ni ada sebab dia duduk dalam komputer kita. Dia tak akan buat komputer kita ni macam perlahan, macam kita tengok ada something yang pelik keluar ke ataupun keluar pop-up ke, tak ada. Dia memang betul-betul spy, dia duduk dalam. Tapi bila dia dapat maklumat dia buat, dia dah cari maklumat tu dia dapat, dia boleh gunakan untuk institution dia. Biasanya spyware ni negara-negara sekarang ni kita berperang kan. Bukan kita berperang dekat Ukraine tu. Dia memang sentiasa ada attack ni. Jadi ada attack yang memang dia hantar virus, menjahanamkan perkakasan dia, dan ada yang digunakan spy saja. Dia just spy, cari maklumat berkenaan dengan apa yang dia nak. Seterusnya adware. Adware ni, ad tu datang daripada advertisement ataupun pengiklanan. Okay, dia deliver advertisement, maksudnya dia akan hantar iklan. So iklan ni memang banyak. Kalau kita ada smartphone, kita install software yang percuma, mostly dia biasanya percuma, dia akan keluarlah iklan-iklan yang banyak. Itu adalah adware. Okay, usually come with spyware. Biasanya dia masuk sekali ataupun dia adik-beradik, dia compile, dia duduk sekali dengan spyware. Itu adware. Kalau kita komputer, terutamanya Windows, adware ni kita boleh tengok pop-up tu tiba-tiba keluar belah kanan, bawah tu, kat bahagian bawah ni, ada keluar mesej-mesej ataupun email-email, biasanya promote barang lah. Promote barang ataupun dia promote macam services. Sebelum-sebelum ni banyak, masa PKP tu banyak keluar pop-up cari jodoh, macam-macam lah keluar. Itu adalah adware. Bot, okay, bot ni datang daripada perkataan robot.
Okay, robot ni dia bila kita dah letak dalam komputer seseorang tu, robot ni akan execute ataupun melaksanakan arahan kita secara automatik. Jadi kalau contohnya hackers tu tidur ke, robot tu yang bekerja untuk dia. Dia dah bagi arahan, dia dah dapat maklumat melalui boot tu, jadi dia akan dapatkan collect lah information daripada robot tu. So robot tu dia akan masuk dekat komputer kita, dia akan ikut arahan daripada orang yang letak dia. Ibaratnya kita letak seseorang tu untuk tugas apa. So tu dipanggil bot. Okay, and then ransom. Okay, ransom ni perkataan bahasa orang putih. Kalau bahasa Melayu apa? Boleh share tak dengan saya? Kita tu conversation. Tu communication. Okay, apa maksud ransom? In Malay apa maksud dia? Okay, Musyamuddin, encrypt file. Bukan. Lagi? Lain? Ransom? Tebusan. Okey, boleh. Okey, so tebusan ataupun ransom ni prasugut lah. So dia ada tebusan lah, macam betul lah cik siapa ni? Abakushi. Sorry. Abu Kushairi sorry. Dengan Fauzi Lazim. Okey, dia prasugut. Okey, ransomware ni dia kena ada tebusan lah. Jadi tebusan dia adalah data kita. So ransomware ni banyak berlaku semasa 2019 dan sebelum PKP, iaitu berlaku dekat company-company otomotif. Toyota kena, Honda kena. So Toyota ni dia attack kilang tu, dan kilang tu ada maklumat design kereta lah. Dia ambil data tu, dia encrypt, dia letak kunci belaka siap-siap. Bila data tu tak boleh buka, dia akan minta duit. Dia minta duit adalah duit masa tu dia minta dalam bentuk Bitcoin. Masa tu Bitcoin naik So minta dalam bentuk Bitcoin, kalau orang tu transfer duit melalui Bitcoin, dia tak boleh trace siapa penerima. Tu kelebihan pakai kita panggil duit-duit maya ni. Macam Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Jadi ransomware ni macam kawan saya pun kena. Okay? Kawan saya ni dia punya teknik dia pergi website tu sebab dia nak download software tu dia nak guna. Jadi dia pun pergi dah search dekat Google. Search keluarlah dia punya saranan untuk klik ni, klik sini, klik sini. Dia pun pergilah pada satu website tu. Website tu kata percuma. Okey, lepas tu software ni dah ada activation. Tak perlu kita masuk lesen. Dia pun download. Bila download, dia pun double click execute lah maksudnya. And then dia klik next. Next sampai finish, terus komputer dia semua sekali dalam folder desktop. Dia file dia letak kat desktop semua. File rumah dia, gambar kahwin, gambar pergi jalan-jalan, gambar pergi haji, banyaklah. Jadi gambar tu memang dia tak ada backup lah dekat lain. So komputer dia memang digunakan untuk kerja dan juga personal. Jadi banyak file-file tu, terutamanya personal yang dia sayang tu, semua dalam keadaan berkunci, ada gambar kunci. Lepas tu sampai email kat dia, dia minta dalam USD lah. Bitcoin dalam, saya convert ribu lah duit kita. Jadi, kalau kita tanya dia, dia nak bayar tak? Walaupun data tu memang sangat penting. Kalau kita bayar tak? Boleh share dengan saya sekali? Contohlah kita ada satu file yang sangat penting. File tu memang tak ada dekat lain. Tak ada backup. Satu-satunya duduk dekat komputer dan ransomware sudah buat encryption dekat kita punya file. Jadi macam mana? Sanggup tak nak bayar? Contoh 1000 USD. Nak bayar tak? Tak perlu. Okey, bagus Cik Lutfi Hadi. Okey, dia kalau kita bayar, sebab ni case ni memang orang dah share. Bila dia bayar, dia encrypt separuh saja. Dia lepas separuh saja kat kita. Separuh lagi disimpan balik, dia akan minta balik duit lagi. Ni ransom yang biasa kita dengar lah. Dia prasugut kita tu, bukannya dia bagi, kadang-kadang dia bagi tu, dia copy balik kat lain. Dia kata, okay, gambar ni saya akan expose dekat internet. Contohnya file yang ada sensitif, gambar-gambar sensitif. Jadi kita ni ialah takut lah. Takut kita, kalau orang yang takut sangat ni, sedia bayar kot. Okay, jadi ransom
So hold a computer system or data captive until payment is made. Tadi ada cakap pasal encrypt. Siapa tadi? Okay, Muhammad Mishamuddin. Betul Muhammad Mishamuddin. Dia encrypt file tersebut. Encrypt tu dia letak kunci. And then next, scareware. Persuade the user to take specific action based on fear. Okay, scare. Takut Dia akan bagi macam email, bagi macam message kepada kita. Yang message tu memang menakutkan. Jadi dia bagi instruction untuk kita follow. Contohlah dulu kita panggil message berantai. Dulu pakai SMS je dulu. Dia kata kalau kita tak forward ayat ni kepada orang lain, kita akan ditimpa musibah. Ni contoh. Saya pun pernah dapat pada waktu tersebut. Kita pun baca, kita takut. Okay, lepas tu dia ada instruction yang kita kena follow. Tu contoh yang berlaku pada zaman-zaman dulu menggunakan SMS. Zaman sekarang ni dia guna email, dia guna WhatsApp, dia guna Telegram dan macam-macam lagi media sosial untuk distribute ataupun hantar file-file yang menakutkan ni. Jadi instruction dia tu kalau kita follow, itu aja jadi masalah. Scareware ni bagak macam media social engineering. Dia tak perlukan dia macam kalau nak kata detect by antivirus. Istilah ni baru lagi muncul ni. Sebelum-sebelum ni kalau ajar, kita tak pernah dengar pun scareware. Cuma adalah teknik-teknik tu yang kita biasa dengar, kita baca tu, kita tahu ada menakutkan. Macam contoh orang pergi pada dark web. Ada sebelum ni, ada cik daripada masa briefing baru ni, dia tanya dark web tu apa. So dark web tu ada dalam tu, ada juga message ataupun video-video yang menakutkan. Macam phishing email ke? Ada tanya. Betul ware tu, betul. Untuk of software dia ada juga software dia. Ware tu maksudnya dia punya periksian yang digunakan untuk hantar scareware ni. Okey. Berbeza dengan phishing, betul lah tadi cakap. Ware itu adalah software. Jadi dia akan create software yang bertujuan untuk menakutkan kita. Okey, dia create software, contoh dalam email tu dia create software, bila kita klik tu ada keluar macam video. Okey. Video tu sangat menakutkan. Sebab tu kalau kita ni kurang yakin dengan apa orang bagi. Contohnya orang tu memang kita tak kenali lah. Orang asing. Jadi janganlah kita ni cuba nak klik, terutamanya link. Biasanya link ni kita tak tahu apa yang kita tekan tu, apa yang berlaku selepas tu. Kalau video, kita nampak thumbnail lah. Thumbnail tu ada gambar macam video, kita tak klik lagi play, tapi ada dah keluar macam thumbnail sikit. Mungkin dekat situ adalah dia bagi hint sikit. Itu thumbnail. Okay, next. Okay, apa itu ransomware? So saya ada video dekat sini. You log onto your computer just like you do every day, only to see your screen locked and device unable to boot up. Kejap, boleh dengar tak sound video ni? Share sound dah ni. Agak boleh dengar Message demanding money or bitcoins appears instead. It's the moment that every computer or mobile device user dreads. Ransomware. Ransomware is a form of malicious software or malware which restricts access to your computer or mobile device or encrypts data until you pay a ransom in exchange for accessing your device or data again. One typical example of ransomware is called Deadcryptor, which locks your devices and files until you're forced to pay a ransom. The payment that this malware demands is 2 bitcoins, which is more than $1,000. This form of cyber blackmail is one of the most dangerous forms of malware today, and one that's spreading rapidly worldwide. The number of users infected with ransomware keeps growing, along with continued increases in ransomware modifications, making it a constantly evolving threat. 2 forms of ransomware are currently the most widely used around the world: Locker and crypto ransomware. Locker ransomware locks you out of basic computer functions, forcing you to pay a ransom to regain control. Crypto ransomware, on the other hand, encrypts sensitive data like documents and important files, threatening to destroy them unless you pay a fee. The 3 main ways ransomware can infect your computer is through spam, spear phishing, and watering hole attacks. Scareware tactics are also used to spread ransomware by creating fake software or messages purporting to be from a legitimate source,
but actually demand that you pay a ransom to regain control of your computer. As dangerous as ransomware is, you're not helpless against it. It's important to know how to recognize how ransomware is spread and the defensive measures you can take to stop it before it becomes a serious problem. Avoid phishing scams that spread ransomware by not opening any suspicious emails or links, and also avoid visiting any suspicious websites that may contain ransomware. Know how to recognize scareware tactics by cybercriminals too. Be sure to back up your computer or mobile device and always use up-to-date internet security software equipped with specific anti-ransomware technologies. Above all, never pay a ransom, as it only emboldens the cybercriminals behind these scams. Ransomware is a serious threat that can affect you and all computer and mobile device users. But by knowing how to avoid it and by using up-to-date security software, you can stay safe. Do your part by staying vigilant and investing in trusted security software today. Okey, baik. Jadi itu adalah maksudnya ransomware, dia bagilah penerangan secara visual. So, jadi ayat last dia tu, jangan bayar. Okay, jangan bayar. So dia distribute melalui email ada, melalui software-software yang menyamar sebagai software yang baik, dan juga melalui link-link yang kita klik lah. Link tu macam-macam jenis, ada keluar dekat WhatsApp, ada keluar dekat Telegram. Dulu teknik-teknik ni banyak berlaku dekat email lah. Jadi kalau kita ni memang buka email tiap hari, lepas tu nampak macam menarik dia punya tajuk dia, tapi sender dia pelik, sender dia kita nama orang luar negara ke, jadi benda tu kena suspect. Kita kena ragu lah, ada keraguan supaya kita ni kalau boleh nak ignore je. Okay? Sebab kita tak nak benda ni bila kita tekan menyebabkan kita pun check domain cert ke tak. Sertifikat bagi domain pun sama. Betul tu Cik Ahmad Aiman. Setengah website yang ada authorized, dia memang publish, dia akan ada sertifikat. Sertifikat keluar untuk browsing lah. Okey, seterusnya type of malware, sambung banyak lah. Tadi kita jumpa dah spyware, malware, tu baru sikit. Ada lagi, rootkit. Okay, modify the operating system to create a backdoor. Okay, rootkit ni kalaulah kita punya sistem tu memang selamat. Rootkit ini pula ditugaskan untuk buka jalan belakang, untuk bagi hackers masuk. Itu rootkit. Then virus. Virus ni memang bagi orang yang baru belajar IT, dia biasa dengar istilah virus ni. Virus ni adalah malicious executable code that is attached to other executable file. Okay, virus ni zaman-zaman dulu memang virus saja, tak ada istilah trojan, tak ada istilah worm, rootkit, spyware, malware, tak ada. Dulu virus saja. Dan virus ni adalah zaman-zaman dulu internet memang tak macam kita kalau macam saya nak dapat internet kena pergi library. Pergi library dapatkan internet kat sana. Kalau tak library ramai orang nak buat assignment lah, pergi dekat cyber cafe kat luar. Jadi untuk dapatkan virus tu susah sikit lah. Okay. Jadi yang berlaku pada zaman-zaman dulu adalah virus duduk dalam pendrive. Kita dah ada dalam pendrive tu, kita cocok komputer library, kita pergi cyber cafe, kita cocok, yang tu semua berjangkit virus. So dia adalah software jahat, dia akan execute code. Okay. Dia ada perbezaan virus dengan worm, nanti saya bagi tahu. Okay, Trojan horse. Okay, Trojan horse ni kalau siapa-siapa tahu, dia daripada nama tersebut dia ambil daripada kisah perang zaman Greek dulu. Zaman dulu di mana Trojan ni, nanti saya tunjuk video macam mana dia menyamar sebagai barang baik ataupun hadiah kepada orang yang memang dia ni memang dia punya device ni memang protected. Ada antivirus, software up to date, memang dijagalah dari segi security. Tetapi Trojan horse ni dia menyamar sebagai software baik. Dia menyamar sebagai hadiah. Kita pun ambil bawa masuk dekat komputer kita. Okay, dia membawa malicious operation under the guise of desire operation. Dia menyamar. Okay. Worm pula ataupun bahasa Melayu cacing. Okay, cacing beza dengan virus. Kalau nampak cacing ni, dia replicate themselves. Bila dia masuk, terus biar. Dia active propagate, nama dia. Active. Kalau virus ni passive. Virus kalau masuk dekat kita, dekat komputer, selagi kita tak double klik dia,
kita tak run dia okey, tak ada masalah. Okey, itu virus. Manakala worm ni, kalau dia once dia masuk dekat device kita, dia replicate themselves, dia membiak secara automatik, secara aktif. So worm ni aktif malware, virus ni pasif. Contoh saya bagi tahu dalam situasi kita situasi kita. Kita COVID lah baru ni lah. Mungkin ada yang pernah kena COVID. Okay. Virus tu, kalau kita baca betul-betul daripada KKM, virus tu duduk lagi dekat kita. Tapi bagi orang yang ambil ambil cucuk-cucuk tu, vaksin. Ambil vaksin tu menghalang supaya virus tu tak berjangkit ataupun tak membiak kat orang lain kata dia lah. Okay. Ataupun virus tu dia duduk dekat badan kita, dia tak kata tak membiak sebab ada vaksin tu. Tapi kalau worm ni ada virus ke, dia ada vaksin ke, dia biak. Tu bahaya worm dengan virus. Jadi kalau kita kena virus, okey lagi. Jangan debor. Kena panggil jangan gelabah lah. Jangan tekan je. Jangan execute the software. Worm ni dia sama ada melalui pendrive, email ataupun software-software yang kita pergi pada website-website yang meragukan. Website meragukan ni biasanya kalau macam Google, kita pakai Google Chrome tu, dia dah bagi warning sebenarnya kalau website-website yang meragukan. Dia bagi warning, dia akan tunjuk color merah. Tapi kalau kita nak continue, nak masuk juga, kat situ adalah benda-benda yang pelik. Okay. Jadi virus dengan worm tu saya harap semua peserta boleh bezalah. Virus pasif, kalau dia masuk, tak apa. Janji jangan tekan dia. Worm, masuk, habis. Dia akan berkembang biak. Okay, cacing. Orang masuk cacing dekat badan kita, masuk seekor. Tiba-tiba, kalau kita makan ubat cacing tu, kita tengok kalau budak-budak lah. Masuk seekor, tapi bila membiak kat dalam perut kita tu menjadi banyak. Itu worm. Beza dengan virus. Okay, seterusnya attack man in the middle. Ataupun man in the mobile. Man in the middle ni, dia take control over a device without the user knowledge. Man in the middle, nama pun kita boleh translate in Malay, orang lelaki, sebab dia assume lelaki, yang duduk di pertengahan. Which is, kita conversation daripada, contohnya saya dengan kawan saya, ada orang tengah kat tengah tu, boleh dengar percakapan kita. So man in the middle ni, kita guna wifi, dia tu duduk tengah-tengah. Di antara kita dengan wifi itu, dia duduk tengah-tengah, dia dengar kita punya information. Contohlah kita tengah masuk CMB Click. Kita masuk password, username dan sebagainya. Dia akan boleh sniff, dia hidup dan dia boleh capture kita punya paket. Manakala man in the mobile ni lebih kepada kita punya smartphone lah. Benda-benda yang mobile, smartphone, tab dan sebagainya. Dia pakai mobile ni untuk dia pakai handset saja as a man in the middle. Zaman sekarang ni tak perlu pakai laptop, tak perlu pakai desktop yang mahal untuk jadi attacker ataupun pengkondam. Dia pakai handset dia pun, install software tu, dia dah boleh jadi orang tengah. Dia boleh capture kita punya paket. Okay, tu man in the middle ataupun bahasa pendek dia MITM. Kalau dengar bahasa MITM, itu adalah man in the middle. Kalau MITM, lepas tu ditambah pula M kat belakang, tu man in the middle mobile. Okay, kita tengok dari mana nama Trojan Horse ni muncul. So tengok video ni sama-sama. Okay. You are sitting in front of your computer playing a game of online chess. Suddenly, a message appears on the screen. You have won an all-expense-paid trip to Greece. You click to get your gift and... alert! Trojan horse detected. You wonder, what is a Trojan horse anyway? Well, a long time ago, in what we now call Greece, there lived a people called the Achaeans. And far to the east was a great city with a big door and high walls. The city's name was Troy. The Achaeans came from all over Greece and gathered. Okay, jadi kita punya Trojan horse ni, kalau pakai antivirus, mostly dia akan detect lah Trojan horse ni. So asal nama Trojan ni asal daripada kerajaan Troy dekat Greek tu lah. Outside the walls of Troy to lay siege to the city, trying to capture it. And for over 10 years, they tried to break down that big door. But the Trojans resisted, and that big door remained shut. Now 10 years is a long time, and the soldiers began throwing down their weapons. They missed their families and wanted to go home. Luckily, one of the Achaean leaders, Odysseus,
had an idea. They built a giant wooden horse to offer as a gift to the Trojans. Then Odysseus hid inside along with some soldiers, while the rest of the Achaean army took cover out of sight. The next morning, the Trojans looked out at the enemy camp. It was deserted. The Achaeans had fled. All that was left was a giant wooden horse at the edge of the camp. The Trojans were overcome with joy at having won the war and decided to bring the gift inside the city. One wise old man tried to stop them, but the Trojans ignored the man's warnings. They took the wooden horse downtown and started the party. Later that night, after the Trojans had fallen fast asleep, Odysseus slipped out of the Trojan horse with his band of soldiers. They opened Troy's big door and let in the rest of the Achaean army. And today, there are Trojan horses just waiting out there on the internet, hoping that you'll open the big door to your digital devices. Keep personal digital data safe and secure. Okay, jadi itu nama Trojan Horse tu terhasil daripada perang berlaku dekat Greek pada zaman-zaman dululah, zaman Troy dulu. Jadi dia menyamar as a gift. Dia sebenarnya dia nak attack kerajaan tu terlalu kukuh. Dia cuba-cuba sampai 10 tahun dan dia fed up. And then sampai ada seorang tu dia ada idea macam mana dia nak ceroboh masuk dekat kubu kuat tu. Jadi dia guna teknik, dia buat satu kuda yang besar, kuda kayu, dan dia masukkan askar dia dekat kuda kayu tu. Jadi orang dalam kubu tu dia nampak macam hadiah, dan dia tengok orang nak serang dia ataupun musuh-musuh tu tak ada. Jadi dia pun ambil lah buat masuk dekat dia punya kubu dia, dekat istana dia. Dia dah masuk, malam tu askar-askar yang duduk dalam kuda tu keluar. Dan keluar dia attack semua sekali dan dia menang. Jadi itu adalah Trojan Horse. Okay, boleh kan? Ada soalan berkenaan Trojan Horse? Ada certificate, ada tanya. Okay, nanti saya akan bagi tahu. Okay, seterusnya kita pergi pada simptom-simptom jika kita terkena malware. So malware ni macam tadilah spyware, adware, virus, worm, scareware, ransom, itu adalah jenis-jenis malware ataupun software jahat. Software jahat. Okay, di antara simptom kalau terkena malware. Yang pertama, CPU usage jadi tinggi. Kita on komputer, tak buka lagi apa-apa application, tak buka lagi Zoom macam saya buka Zoom ni, tiba-tiba CPU 100% ataupun 90%. Okay, and then kita tengok performance ataupun kelajuan komputer kita ni drop. Okay, kalau nak buka file, nak buka folder tu lambat. Kita boleh nampak lah sebagai pengguna, kita tahu hari pertama, kedua, ketiga, masa mula-mula beli komputer laju. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, tiba-tiba komputer sangat-sangat perlahan. Itu adalah simptom yang kedua. Simptom yang ketiga, freeze or crash often. Freeze ataupun kita macam zaman saya dulu pakai ayat ni hang. Komputer hang. Tu freeze tu, dia keras. Dia tak bergerak. Kita tekan apa-apa pun dia tak ada bagi respon. Ataupun crash. Crash ni dia automatically shut down. Tiba-tiba shut down. Then nak on balik, tekan power button. And then there is decrease in web browsing speed. Okay, bila kita browse pergi pada Google Chrome, tiba-tiba dia punya speed tu sangat perlahan lah. Okay, biasanya ini dia attack browsing kita. There are explain problem with network connection. Tak ada penerangan khusus berkenaan masalah network kita. Orang lain dapat wifi. Kita duduk sebelah ni, satu bilik dengan dia, tak dapat wifi. Sedangkan kita pun duduk kawasan yang sama, kita pun pakai contohnya model yang sama, laptop yang sama model dengan kawan awak. Cuma awak tak dapat internet. Jadi kalau panggil orang check pun, tak boleh bagi explanation yang kukuh lah. Tak tahu. Jadi kemungkinan kita dijangkiti malware. Lepas tu file are modified. Yang file modified ni kita tahu nama dia bertukar. Lepas tu file tu sepatutnya semalam ada, hari ni tak ada. Maksudnya dia dah modified. Dan ada setengahnya file tu di delete. Yang ni bila dia dapat akses dekat komputer, dia delete file.
Lepas tu there is present of unknown file, program or desktop icon. Jadi kita tengok ada kewujudan ikon-ikon baru dekat desktop kita. Itu kena tengok. Semalam tak ada, buka 2-3 hari nampak macam ada ikon baru je. Macam nampak ada game baru je dekat desktop. Jadi dekat situ kena suspect ada serangan daripada malware. There are unknown process running. Unknown ni maksudnya proses tu kita nampak nama macam tak pernah pun kita run benda tu. Okay, and then program are turning off or reconfigure themselves. Program tu kalau macam contoh Microsoft Word, kita type, kita dah save. And then bukanya pada next, kita nak buat kerja, tiba-tiba file tu tak berubah apa yang kita edit tu. Jadi dekat situ kena suspect kita diserang malware. And then email is being sent without the user knowledge or consent. Email ni kalau yang kita ada email, tetapi email kita ni automatic hantar ke orang. Sebenarnya dipanggil spam. Spam. Kita ni jadi ejen spam. Biasanya email ni spam ke orang ni sebab kita hantar iklan lah. Okay. Yang ni teknik-teknik yang orang tak belajar IT boleh buat ni. Social engineering. Okay. Social engineering Siapa boleh bagi tahu apa itu social engineering? Boleh type dekat bawah komen. Social engineering. Nama dia macam more technical lah. Sebenarnya dia benda yang paling mudah bagi seseorang yang nak attack kita. Okay, social engineering. Dia manipulate of individual into perform action or divulging confidential information. Social ni kita tak perlu belajar IT lah sebenarnya. Dia boleh guna teknik. Dia just macam, dia guna teknik. Cara bercakap dia, cara message dia, cara dia create email dan sebagainya. Contoh cara mudah untuk social engineering, call. Okay, call biasanya kita panggil scammer kan. Scammer ni tak ada pengetahuan IT. Dia just call kita. Dia kata, cik ada saman yang tertunggak daripada JPJ contohnya. Kalau cik tak selesaikan saman ni, kereta akan disita dan sebagainya. Jadi kita akan jadi takut lah. Takut. Dan dia pun bagi next. Kadang-kadang dia forward kita punya telefon tu kepada orang lain. Dia kata, okay, kalau cik rasa cik tak buat, tapi data tu ada dekat kita, saman cik ada, nama cik ada, kita akan forward kepada bos dia. Contoh, okay, cik cakap dengan bos lah. Jadi bila dia forward nombor kita dekat bos tu, bos cakap, okay, macam ni senang, awak transfer duit saya, bla 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 bla. Kita pun, yelah, kalau tengok kuantiti, dia kata contoh transfer 300. Kita kata, oh 300 mampu kot, tak ada masalah, kita pun bayar. Okay, hari tu, bukan awak saja kena. Mungkin 100 orang, 200 orang yang dah kena. Jadi dia dapat duit, kita panggil duit atas angin, cara cakap dia. Tu social engineering di antaranya lah. So, ataupun scammer pun termasuk social engineering. Okay, yang pertama, dia ada 3 jenis. Pretexting, attacker call individual and lies to them in attempt to gain access to privileged data. Dia guna cara panggilan telefon. Lepas tu tailgating, attacker quickly follow authorized person into secure location. Yang ni dia follow kita. Macam contoh dia nak merompak kita, dia follow kita. Nampak tempat tu selamat, tak ada orang tengok, dia pun ragut, dicuri barang kita, dicuri motor kita dan sebagainya. Lepas tu something or something, quid pro quo, attacker request personal information for party in exchange for something. Yang ni berlaku kalau kita pergi majlis-majlis yang orang invite kita, dia bagi hadiah dekat kita. So bagi hadiah tu dengan syarat isi maklumat ni dulu. Nama penuh, alamat, nombor telefon, bla bla, macam-macam lah dia minta kat kita. Lepas isi baru dapat something lah, dapat hadiah dan sebagainya. So tu dipanggil juga sebagai social engineering. Dia tak perlu pandai IT pun itu kelebihan social engineering ni. Dia pandai macam pakai mulut je. Pakai mulut saja pun dah cukup untuk dapatkan duit. So social engineering yang banyak berlaku dekat Malaysia ni. Sebab kita punya nombor telefon, kita punya personal data sebenarnya dah expose lah. Dah baru ni semalam Madam Noraniah dah share, ada orang siap jual kita punya maklumat dekat internet. 40,000 lah dijual. Jadi 40,000 tu, kalau scammer dia dapat data kita, memang hari-hari dia boleh buat kerja dia. Dia boleh dapat sekurang-kurangnya kalau dia call orang 100 orang, dia dapat seorang pun dah cukup bagi dia. Seorang 300. Bayanglah,
30 hari dia buat 300 hari. Tu kalau buat 100 orang yang lekat, follow guideline dia, follow suruh bayar duit. Kalau dia buat 100 call, separuh dapat. Memang kaya dia. Okay? That's why social engineering ni sangat berbahaya. So kita kena ada ilmu lah. Apa itu social engineering. Okay, seterusnya Wi-Fi password cracking. Okay, password bagi Wi-Fi ni biasanya benda ni berlaku dekat tempat yang memang kita ni buat password dekat Wi-Fi. Terutama macam rumah kita, kawasan perumahan, kita letaklah password kan. Biasalah tu. Kalau pergi dekat public, mungkin open Wi-Fi. So di antara cara nak dapatkan cracking bagi password ni, yang pertama pakai social engineering. Ni cara senang lah. Tak perlu pakai software apa. Kita pergi dekat rumah orang tu, ataupun kita pergi dekat anak dia, kata, apa password Wi-Fi rumah abah? Cuba bagi tahu. Dia pun budak kita bagi coklat ke, dia pun bagi tahu. Budak-budak kan ingatan dia kuat. Lepas tu dia bagi tahu kat kita pun dapatlah password dengan cara yang sangat mudah. Just attract the anak-anak dia, bagi something, kita dapat password. Itu social engineering. Okay, yang brute force ni kena ada IT knowledge lah. Okay, the attacker try several possible password in attempt to guess the password. Brute force ni dia guna software untuk dia cuba teka kita punya software. Cuba teka kita punya password. Dan biasanya password bagi orang yang memang tak reti nak buat password, ataupun dia memang tak jaga security, dia letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor biasa. Ataupun dia pakai A, B, C, D, E sampai F. Itu adalah weak password. Jadi kalau pakai brute force ni, memang sekejap sahaja dia boleh dapat password kita. And next seterusnya, network sniffing. Sniffing ni adalah hidu. The password may be discovered by listen and capture packet sent on the network. So dia pakai software, dia pakai teknik man in the middle tadi. Dia dapat software, dia capture dekat tengah-tengah tu. Bila ada orang masukkan password Wi-Fi, dia dapat capture, and dia dapatlah kita punya password Wi-Fi. Okay. So Wi-Fi password cracking ni, teknik dia daripada authentication WPA, WEP, WPA2, memang dia dah ada software khusus untuk crack password. Okay, seterusnya phishing. Okay, phishing ni terhasil daripada nama memancing lah, pancingan. Okay, malicious party send a fraudulent email disguised as being from legitimate ataupun trusted sources. So dia ni menyamar. Biasanya dia hantar melalui email lah dekat kita, dan email tu kita tengok macam dia punya tajuk, dia punya title, dia punya content pun adalah trusted. Maksudnya dia boleh dipercayai. Dan bila kita klik, adalah software phishing yang masuk. Trick the receive into installing malware on their device or sharing personal or financial information. Dia trick kita as a penerima email tu. Okay, dia kata email daripada bank. Bank memerlukan data penuh daripada kita. So dia pun macam buat form, dia suruh isi nama, isi nombor pelik, motor kereta. Ada sampai macam tu sekali, dia minta nombor pelik. Lepas tu masukkan IC kita, masukkan alamat kita, masukkan alamat yang kedua. Kalau kita ni duduk as a rumah sewa, dia minta alamat rumah kita yang original. Dia minta. Jadi kita tengok ni, oh ni maklumat bank yang nak. Jadi kita pun percaya, kita pun bagilah maklumat yang dia perlukan. Itu dipanggil phishing menggunakan email. Lepas tu spear. Spear ni jahat sikit. Dia lembing. Dia paling ganas. Highly target phishing attack. Dia pergi attack pada individu-individu yang berprofil tinggi. Maksudnya dia serang Perdana Menteri kita ke, dia serang menteri-menteri kita ke, dia serang raja ke, dengan menggunakan email. Ini cara dia target individu-individu yang berprofil tinggi. Jadi kalau nak buat teknik-teknik ni, memang orang yang betul-betul pakar lah, sebab dia nak attack yang individu berprofil tinggi. Okay, ni cara kita nak exploit vulnerability. Okay, tadi cerita dah pasal kelemahan. So kelemahan terdiri daripada dua benda. Yang pertama software itu sendiri dan juga hardware. Okay, yang pertama normally kalau kita nak attack something, contohlah cerita kita nak rompak rumah orang. Okay, cerita ni contoh saja. Sebelum kita pergi dekat rumah orang tu, kita buat apa dulu sebenarnya? Kita scan dahulu kan. Tengok pintu depan, kunci. Okay. Dia pergi pintu belakang pula. Pintu belakang, rupa-rupa tingkap dia tak ada gate. Tu vulnerability dah dia
jumpa masa scanning. Scanning dia akan check semualah, belakang, depan, kiri, kanan. Kalau software ni dia pakai software untuk scan kelemahan kita. Lepas tu dia akan determine learn information from step 1. Dia akan belajar apa kelemahan kita yang step pertama tadi tu. Lepas tu dia carilah kita punya vulnerability. Kelemahan dekat mana? Kelemahan kita tak ada antivirus. And then barulah dia cari software yang berkenaan. Kalau tak ada antivirus, software ni untuk crack. Dia pun exploit lah. Okay. Lepas tu dia bolehlah masuk kita punya sistem ataupun dia boleh buat apa saja yang dia nak masukkan. Contoh malware tadi nak masuk spyware saja. Dia masuk spyware saja. Contoh dia nak masuk worm, dia nak menjahanamkan komputer kita. Worm ni bahaya, boleh menjahanamkan komputer. Kalau virus ni, selagi kita tekan, tak ada masalah. Jadi virus ni pun kalau ada antivirus, dia akan automatically detect, dia akan remove lah. Kalau macam saya pakai Microsoft Defender. Defender tu sebenarnya antivirus daripada Microsoft. Dia pun sebenarnya cukup kuat dah. Tapi kalau awak pergi tiap-tiap hari pergi website yang mengarut, website perjudian, website pornografi, website-website yang benda distribute benda-benda yang hasad. Benda-benda hasad ni contohnya benda yang fitnah, benda-benda yang berkait dengan benda-benda yang kata tak baiklah. Fitnah lah biasanya. Dan biasanya website yang dua kategori ni sangat penting. Pornografi, website porno, ataupun website lucah, ataupun website gambling. Ataupun bahasa Melayu gambling ni judi lah. Kan ada perjudian online semua tu. Itu adalah dua jenis website yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia dalam tu memang banyak sangat dia punya malware, spyware semua dekat situ. Banyak website-website ni dia ada tempat untuk kita klik. Kita klik kata okey anda menang RM2. Kita pun klik untuk tebus dia kata. Dekat situ banyaklah malware-malware jahat boleh masuk. Jadi ibu ayah ataupun kita sendiri kena alert. Jangan masuk website-website seperti yang saya sebut tadi. Pornografi, gambling. Jaga-jaga. Anak-anak kita pun kena tengok. Kalau mana dekat sini ada anak-anak, kena jaga. Okay, advanced persistent tricks, a multi-phase, long-term, stealthy, and advanced operation against a specific target. Usually well-funded, deploy customized malware. Yang ni kalau kita nak ancaman-ancaman tadi ni, kita nak jaga apa teknik-teknik yang kita boleh gunakan. Okay. So exploit ini benda yang dah berlaku lah, maksudnya dia dah letupkan kita punya kelemahan tadi. Okay, DOS. Okay, DOS ni berlaku dekat website-website dulu. Kita ada website kerajaan, banyak kena DOS ni. DOS is disruption of network services. So overwhelming ni maksudnya dia bagi satu kuantiti yang sangat banyak. Okay, seperti contoh. Website politik dulu masa pilihan raya. Pilihan raya website dia promote lah dia punya parti politik kat situ. Ada pesaing dia upah hackers untuk buat DOS supaya website tu down, crash. Itu function DOS tu untuk memberikan website ataupun services tu unavailable, tidak wujud. Crash ke, jahanam ke website ke ataupun dia punya server tu jahanam. Dia bagi DOS. DOS ni cara dia teknik macam gini saya cerita intonasi ataupun senario dalam kehidupan kita. Bila kita ni pergi kedai makan. Kedai makan tu ramai orang. Sekali masuk tu sebiji bah, dua biji bah turun. Orang ambil order tu seorang je. Cuba kita imagine apa yang berlaku dekat orang yang ambil order. Orang yang ambil kita punya menu nak makan apa semua. Bayangkan kalau kita kena layan 200 orang pada satu-satu masa. Kemungkinan dia tak boleh layan. Di DOS abang dia. Betul lah, DOS tu di DOS sama. Dia ada beza sikit. DOS dengan di DOS ni distribution. Yang tu distribute. Okay, lepas tu malicious format packet. Malicious format packet is sent to host application and then receive is unable to handle it. Okay, jadi saya cerita pasal kedai makan tadi. Bila sampai orang ataupun customer terlalu ramai, cashier, orang yang ambil menu tadi ambil order tadi tu, dia akan jadi loss lah. Dia tak boleh nak control sebab tak boleh ambil order terlampau banyak. Itu berlaku dalam website. Kalau website tu boleh handle satu-satu masa 200 orang je, tapi pukul 10 tu masuk 3,000 orang. Dia tak boleh handle. Dia akan jadi crash.
ataupun dia jadi hang server tersebut. Jadi itu berlaku dekat DOS. Yang tanya di DOS tadi, okey, cik apa tanya di DOS tadi? Okey, Cik Fauzi. Okey, di DOS ni dia sama macam DOS. Tapi dia ni dipakai zombie, okey. Dia pakai, kalau DOS tu buat satu komputer, satu komputer boleh distribute 300 traffic, boleh hantar 3,300 macam itulah. Okey. Tak cukup. 3,000 ni server tu boleh handle lagi. Orang ambil order tu boleh handle lagi, tak ada masalah. 2 biji bus turun. Okey, dia ambil order, tak pening kepala. Di DOS ni ibaratnya datang bertimpa-timpa, multiple. Kalau komputer saya ni boleh attack awak dengan bagi traffic 3,000, saya pakai satu lagi komputer tu 3,000, 6,000 dah. Pakai lagi satu komputer jadi 6,000. Okey, macam mana dia dapat banyak sangat 6,000 ataupun dia boleh jadi macam hardware tu lebih daripada satu, komputer lebih daripada satu untuk attack orang tu. Dia pakai teknik ni, zombie. Okay, zombie tahu kan? Zombie ni manusia, cerita-cerita zombie. Okay. Zombie ni kita akan letakkan software dekat komputer yang kita attack tu. Orang yang tu bila dah kena attack, dia akan jadi agent bagi kita. Dia jadi macam kita untuk distribute traffic kepada server ataupun servis tadi. Tu di DOS. So di DOS ni sangat berbahayalah berbanding dengan DOS ni. Kita mungkin crash saja komputer. Tapi kalau di DOS ni lagi teruk. Mungkin data center tu jadi down. Di DOS DOS kat depan tu, D kat depan adalah distribute. So distribute ni dia pakai robot. Yang mana robot tu dia akan letak pada komputer-komputer yang sudah dijangkiti. Dan dia pun pakai zombie juga, agent zombie. Zombie ni benda tak wujud tapi dia boleh create benda tu as a service. The zombie are controlled by handler system. So siapa yang handle zombie tu adalah attacker lah. Attacker yang akan handle. Okay, zombie ni bagi traffic 3,000. Jadi kita boleh kembangkan kita punya traffic tu lagi besar. Okay, the zombie continue to infect more hosts, create more zombie. Bila banyak host yang dijangkiti, makin banyaklah traffic zombie yang ada. Zombie kalau kita tengok cerita zombie ramai tau. Cerita zombie dia bukan seorang dua, dia ramai, berjangkit. Seorang pergi makan gigit belah sana, seorang berjangkit. Tu zombie tu. Jadi dalam zombie dalam komputer ni, bila terkena zombie pada satu host ni akan berjangkit ke host lain. Kalau bersambung secara network. So jangkit. Jadilah mungkin satu tati kena zombie. Kita attack orang. Zombie ni kita tak perasan. Okay, itu DOS. So DOS ni cara dia sangat senang nak buat. Dia ada software yang khusus. Okay, masa saya belajar itu dia ada satu software. Software tu kena bayar sebenarnya. Tapi yang bayar pun kita boleh dah buat DOS ni. Kita bagi amount 4,000 traffic. Kita shoot kepada switch. Sehinggalah switch tersebut tak boleh nak handle traffic tersebut. Sehinggalah switch tu jadi crash. Dia restart balik lah. Kalau hardware ni dia masalah dia bila crash, dia akan shut down. Kita nak on balik, kita on power balik lah. Tu je. Cuma di DOS ni dia boleh menyebabkan kerosakan yang paling teruk. Okay, seterusnya CEO poison. Okay, ni istilah baru. Okay, dia pakai teknik ni dekat browser. Okay, dipanggil SEO ni adalah Search Engine Optimization. Teknik to improve a website ranking by search engine. Okay, kita tengok website-website ni dia ada ranking dia. Lutfi Adi, betul juga DOS tu seorang yang attack. Maksudnya dia single. Di DOS ni dengan bantuan hacker tu sendiri dia infect kepada komputer lain. Dan komputer lain tu jadi agent bagi dia. Jadi SEO ni dia nak dipakai software untuk dia up dia punya ranking. Ping of that pun sama, betul tu Faiz. Kalau orang tak ada tools, dia boleh pakai pin of that tu. Tapi pin of that ni traffic dia tak cukup banyak lah. Macam saya buat ping continuously. Saya ping sokmo ataupun ping sentiasa kepada website yang kita nak attack tu. Lepas tu saya minta bantuan kawan-kawan ni supaya ping. Bila ping ni, kita sebenarnya hantar request dekat server tersebut. Request ni meminta. Bila kita minta, dia balas. Kali pertama dia balas. Kali kedua dia balas. Bila 10 orang meminta, dia tak boleh handle lah. So dia akan jadi crash. Servis tu tak akan available. Okay. Kalau dekat institusi dekat kita orang ni,
berlaku DOS ni dekat website PTPTN. Okay, kita set satu hari, student baru, contoh student baru 200 orang. Okay, satu hari tu kita set 200 orang ni untuk apply satu-satu masa. Pukul 11 contohnya, pukul 11 ni kita bagi semua masuk lab, buka website PTPTN, isi online. PTPTN kena isi online tak? Isi online. Bila isi online tu, crash, hang website PTPTN tu sendiri. So kita tengok website kerajaan pun tak boleh nak handle traffic yang terlampau banyak pada satu-satu masa. Jadi adalah orang tu tak boleh masuk, dia buat esoknya ataupun buat malam ke, tapi instruction dia ajarlah, dia buat sendiri. Tu contoh DOS lah. DOS ni bukan sengaja, kadang-kadang memang kita nak buat attack. Kadang-kadang benda tu berlaku secara tak sengaja. Seperti contoh macam kita nak apply PTPTN. Ataupun bagi orang yang bekerja LHDN lah, website LHDN tu, hari ni tarikh tutup. Memang hari ni tu, rakyat Malaysia, 1 juta orang, baru nak isi form tu. Akan ada isu crash. Crash, hang, nak tekan ni boleh, tak boleh, nak tekan ni tak boleh. Tu tak sengaja bukan sengaja nak attack. SEO ni dia nak app ranking dia. Kalau kita ada website, ataupun kita ada Facebook, kita ada page kita, nak up dia punya ranking, dia ada teknik dia. Jadi jangan kita pelik. Contoh kita pergi pada Twitter ataupun Facebook, orang-orang politik, orang-orang yang popular. Kita tengok sampai 1 juta like, 2 juta follower. Kalau kita tengok kita tak munasabah. Kita tengok dia, pelik dia punya follower tinggi. Dia ada teknik, dia ada software untuk up dia punya ranking. Sehingga kan ada servis yang offer, kita kena bayar untuk up ranking. Kita punya follower jadi ramai, kita punya video tu supaya orang tengok ramai, like jadi tinggi. Biasa lah. Ada orang kata, like sampai 1 juta. Pelik tu. Jadi nanti masa pilihan raya berlaku, ni saya cerita bukannya politik, into of politik, cerita pasal zaman pilihan raya, kita boleh tengok. Media sosial, orang-orang politik ni, pelik sangat dia punya ranking dia punya follower dia. Jadi benda tu jangan pelik sebab ada servis yang dia boleh up ranking, boleh up like, boleh up kita punya viewer. Okay? Sebab zaman-zaman tu dah kita tengok baru ni pun ada pilihan raya kecil dekat mana-mana kan. Dia ada zaman tu PKP. Nak promote ataupun kata nak promote pada pengundi tu, dia pakai website lah. Maksudnya buat online je. Tak boleh jumpa face to face. So dia pakailah teknik ni . So teknik ni ada. Siapa sini baru dengar? Baru terfikir kalau tengok follower ni 1 juta. Jadi hari ni baru tahu rupanya ada teknik, ada software yang boleh up ranking. Okay. Jadi Facebook sendiri pun mengaku dia ada benda tu. Dia ada untuk up ranking SEO ni. Jadi bila orang tahu, orang pun argue benda ni, dia dah tutup. Tapi adalah services daripada luar untuk dia up services supaya ranking ataupun kita punya page jadi tinggi. Okay, SEO poison. Poison ni racun lah. Increase traffic to malicious website. Yang ni teknik yang cara untuk masukkan malware tadi. Dia interact dia punya website tu supaya website tu ramai orang view dan lepas tu dia akan ada link-link supaya kita klik. Kita klik tu dia bawa kita dekat lain. Okay, saya banyak jumpa website tu kita klik masuk Lazada. Sorry bagi orang suka shopping Lazada. Lazada ni banyak sangat dia punya iklan. Kita klik benda lain, keluar Lazada. Jadi itu adalah teknik. Dia nak masukkan kita punya traffic ni kepada website-website tertentu. So website tertentu kalau iklan ni okey lagi. Contoh iklan macam saya cerita Lazada, Shopee dan sebagainya. Itu adalah official website. Cuma teknik dia tu salah lah. Teknik salah yang mana kita terpaksa kalau tak klik tak pergi pada website tu. Itu masalah. Kalau pergi pada website contoh gambling dan juga pornografi tu, yang tu memang sah-sah. Awak klik sahaja apa-apa yang keluar. Awak akan pergi pada something yang pelik. Terutamanya pergi pada installation malware. Force malicious site to rank higher. Jadi dia akan paksa bila buat teknik poison ni,
dia punya ranking website tu akan jadi lebih tinggi. Top 1, top 2. Okay, bila kita dengar top-top ni, mostly kita akan view lah. Okay. Okay, dia cyber security landscape. Okay, apa itu blended attack? Okay, blended ni adalah gabungan di antara teknik-teknik yang kita jumpa tadi. Okay, dia campur belaka. Dia multiple teknik to compromise target. Kalau dia guna worm, tak menjadi. Dia pun masuk Trojan, tak menjadi. Dia pun install spyware, pun tak jadi. Dia pun masuklah teknik yang dia tahu, dia attack sekaligus. Dipanggil teknik hybrid. Hybrid ni adalah benda lebih daripada satu. Contoh kita dengar kereta hybrid, motor hybrid. Apa itu hybrid? Ada tak kat sini tahu apa istilah hybrid tu? Hybrid ni gabungan di antara lebih daripada satu. Sebab tu kereta hybrid, dia ada petrol pun boleh, bateri pun boleh. So dua lah tu. Okay. Kalau kereta tu ada elektrik, lepas tu ada LPG, ada gas, pakai gas. NGV pun hybrid. So hybrid ni bermaksud kita pakai teknik yang pelbagai, kita campur sebab kita tak berjaya guna teknik yang pertama. Kita pun masuk teknik kedua, teknik ketiga, teknik keempat sehinggalah berjaya masuk. Sebab tu kita cakap tadi pada permulaan, kalau kita rasa yakin dengan security yang kita ada pada device kita, jangan terlampau yakin jika dia pakai teknik blended. Sebab dia cuba masuk pakai teknik yang berbeza. Okay. Common blended attack example. Okay. Ini di antara attack yang biasa berlaku dalam blended. Spam email message, instant message or legitimate website to distribute link. DDoS combined with phishing email. Okay, seperti contoh, nama-nama ni Nimda, Code Red, Bugbear, Flash, Slammer, Zeus, Licat, Configure. Dah adalah nama-nama yang kita, biasanya nama Greek dia pakai. Istilah-istilah Greek tu banyak digunakan untuk dia namakan virus-virus tersebut. Okay. Okay, saya tunjuk contoh salah satu spam. Semua orang ada email lah. Boleh buka email. Saya buka email. Saya tunjuk, saya share saya punya screen. Saya buka email Gmail lah. Okay. Saya Gmail ni adalah email paling popular lah dekat Malaysia, ramai orang guna Gmail. Okay, Gmail dia ada, dia panggil more ni. Awak klik dekat bahagian spam. Okay, spam ni benda yang tak berkait langsung lah dengan aktiviti yang kita buat. Contohnya dia nak promote barang. Macam IKEA pun dia nak promote. Ni nampak ni. Kalau keluar tanda ni bermaksud kita kena berhati-hati. Tapi kalau IKEA keluar, mungkin awak yakin IKEA kan. Jadi awak pun look safe. Awak klik kat sini, dia akan tunjuk konten lah. Okay. So kita tengok kalau yang biasanya spam ni benda-benda yang promote dia promote dekat kita. Kalau kita yakin Abdul Rahman Green ni access spam, kita klik kat sini, dia tak akan masuk dah dekat kita punya email. Spam pun dia tak masuk. Ni dia promote barang dia. Dia promote lah untuk menderma dan sebagainya. Okay, kita pergi pada email institution. Okay, macam dekat sini dia pakai Office 365 as a email untuk kerja. So dekat sini email. Okay, saya tunjuk email yang mana kita boleh tengok spam ni dibuat oleh student. Student tak sedar dia tu dijangkiti oleh spam. Dia jadi agent. Agent spam. Okay, saya pergi dekat sini. Ni inbox kan, kita pergi pada kita punya spam junk email. Dia tak panggil spam untuk 365 junk email. Okay, nampak tak? Kita nampak ni nama orang ni. Klik. Nampak tak link ni? Ni contoh jangan klik. Whatever jangan klik. Jadi kita tengok website. Macam ni website yang kita kenali, kita boleh export dia balik masuk inbox lah. Contoh ni kalau nama ni nama student ni, student tak sedar komputer dia dijangkiti oleh spam. Okay, ni pun sama, jangan klik. So
Kalau masuk dekat junk email, pastikan baca dulu dia punya nama sender. Lepas tu dia mesti ada dia punya macam title lah. Email tu ada title macam CCPIC. Pelik kan? Apa tu? Lepas tu awak pun nak tahu details. Awak pun klik. Jangan sesekali lah. Jadi untuk mengelakkan daripada spam masuk, malware masuk, cek domain pun sama. Contoh kalau domain, kalau kita nak percaya, pastikan dia ada tanda kunci macam dekat sini. Dekat sini kita tengok ni, connection is secure. Dia ada kadang-kadang keluar color. Kalau color hijau tu maksudnya website tu authorized, website yang dipercayai. Connection is secure. Yang tanya certificate. Certificate tu sini. Certificate bagi website ni. Jadi expired pada 2023. Kalau pergi pada website, awak klik tanda kunci ni. Okay, website tu kalau kita nak tengok ada certificate tu pun tidak. Certificate ni ibarat macam CJ yang mengesahkan website tu selamat. Kalau tak ada certificate, ada orang dia tak apply certificate. Tapi website dia tak ada masalah. Website dia tak ada menyebarkan malware ataupun website ni yang jahat. Tapi dia tak ada certificate. Kalau awak percaya dengan website tu, tak ada masalah, boleh masuk. Tapi kalau sasah memang tak ada, lepas tu dia punya color keluar warna merah. Contoh gambling Tapi dekat sini memang kita dah block dekat firewall. Jadi gambling ni dia akan block lah. Okay. Ni gambling yang berdaftar ni. Okay. Dia keluar trusted global sources. Nampak tak? Kalau kita visit ni, okay, ada memang website gambling dia ni berdaftar. Maksudnya dia ni sah. Sebab ada je yang berjudi online. Yang memang benda tu kerajaan tak sekat. Ada. Takkanlah kalau tak ada, macam mana kita tengok yang dekat Genting dan sebagainya. Ada kan. Jadi benda tu disahkan oleh kerajaan. Tapi judi tu benda yang sangat tidak baik lah. In terms of orang bukan Muslim pun, judi tu sangat berbahaya lah. Boleh tersekat. Boleh masuk dekat perangkap hutang dan sebagainya. Okay, itu blended. Okay, what is impact reduction? Okay, bila kita terkena attack tu, apa yang akan jadi kita dekat kita punya reputasi, dekat kita punya server, website dan sebagainya. Communicate the issue. Okay, issue tu kita kena communicate. Contohlah kita punya website ni dihack, lepas tu website kita diceroboh dengan video pelik. Kita kena communicate lah, terutamanya orang yang dapat benda tu. Okay, macam contoh macam Telegram ada orang guna ID kita untuk distribute benda-benda yang mengarut. So kita sedar benda tu, kita pergi balik dekat orang yang terkena tu, kita cakap yang tu kena hack. Orang sekarang biasa kalau dia fitnah orang, dia pun keluar kenyataan. Okay, aku punya website kena hack. Aku punya page kena hack. Aku punya account kena hack. Tu cara selamat tu. Betul tak betul, dia saja tahulah. Lepas tu be sincere and accountable, jujur. Lepas tu provide detail. Provide detail berkenaan dengan tu. Kalau kita nak report polis pun, kita kena provide detail. And then understand the causes of the breach. Okay, kena pasti bila berlakunya pencerobohan tu, apa yang akan berlaku. Kalau dah masuk, apa yang hilang? File apa yang dia dah ambil? File apa yang dia usik? Macam contoh orang masuk rumah kita. Biasanya polis, dia akan tanya apa barang hilang. Dia masuk ke mana? Dia masuk dekat tingkap ke, dekat pintu utama dan sebagainya. Take step to avoid another similar breach in future. So bila kita dah terkena sekali, jangan kita terkena kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Dengan cara kita protect kita punya device. Sama juga macam rumah kita. Kalau rumah kita ni orang dah masuk, dia pecah masuk. Adakah kita nak biar balik grill tu tak ada? Tak ada kunci, kita tak mangga baru ke? Sebab kemungkinan orang yang menceroboh rumah kita tu mungkin ditangkap atau tidak ditangkap. Sama macam hackers. Mungkin dia tu didakwa. Normally hackers ni kalau dekat luar negara, dia attack orang Malaysia. Susah untuk mencari dia. Cari hacker siapa yang buat dan sebagainya. Jadi kita protect lah kita punya equipment itu secara individu. Mungkin awak duduk dekat institusi, dekat universiti-universiti, awak dah terlalu yakin dengan infra awak. Mungkin dekat awak punya institution ada firewall, dia bagi antivirus kepada student dia ada kalau mana-mana awak pergi universiti yang banyak duit tu.
dia siap bagi antivirus kat student, lepas tu firewall dia up to date, kita yakin. Jangan terlalu yakinlah sebab benda-benda tu dia boleh breach juga. Okay. Ensure all system are clean. Pastikan semua sistem tu dalam keadaan bersih. Bersih daripada sampah, bersih daripada virus. Sebab virus ni siapa pakai antivirus percuma, virus dia scan tapi dia tak remove. Dia letak dekat, dia panggil quarantine. Dia duduk pada satu folder quarantine. So quarantine ni apa maksud dia? Dia boleh keluar anytime. Pintu tu kalau dia pecah keluar, dia boleh keluar. So virus bila quarantine, dia duduk dalam penjara. Kalau penjara tu ada orang unlock, dia keluarlah. Jadi kalau antivirus yang percuma, kebanyakan antivirus percuma, dia bagi scan virus, dia detect, dapat, tapi dia move dekat quarantine sahaja. Dia tak buang daripada komputer kita. Dia orang yang ada duit sikit, bolehlah langgan antivirus murah aja sekarang ni. Kalau satu lesen per device, kalau capacity dalam RM30, RM40, 1 tahun lah. Okay. Tapi kalau awak ni memang tak browse internet pun, kalau browse internet pun buka website macam Netacat saja, saya rasa tak perlu antivirus pun tak apa sebab kita memang selamat, pergi website yang selamat. Kalau pakai Microsoft punya Windows, jangan risau. Siapa-siapa pakai Microsoft, terutamanya Windows 10 ke atas, dia dah ada dipanggil Windows Defender. Itu pun dah cukup. Tapi dengan syarat up to date lah awak punya Windows. Okay, ensure all system, educate employee. Yang ni yang kita nak educate kita punya employee, kita punya anak-anak, kita punya pengguna-pengguna ataupun kita punya macam institusi kepada pelajar-pelajar supaya dia ni berjaga-jaga. Kalau kita nampak ada attack, nampak simptom ni, kalau komputer tu perlahan, kita boleh dah tengok kepada malware ni sama ada kita dah dijangkiti. Lebih pula. Chapter summary. Okay, summary identify example of security vulnerability. So saya dah explain contoh-contoh kelemahan and then explain how security vulnerability is exploit. Macam mana kewujudan kelemahan vulnerability tadi tu menyebabkan berlaku attack dan attack itu dia akan exploit kita punya sistem ataupun file. Okay, describe type of malware. So tadi saya tunjuk dah malware ada macam-macam jenis nama. Cuma nama yang baru scareware dan juga website tadi. SOP ya. SOP lah. SEO, sorry. Itu istilah baru lah. Istilah baru. Yang biasa kita dengar malware, worm, rootkit, virus, lepas tu phishing, social engineering. Itu dia adalah attack-attack, teknik-teknik yang digunakan oleh penggondam. Kita panggil attackers pun boleh. Attacker. Sebab attacker ni kalau penggondam, social engineering tu bukan penggondam. Social engineering ni dia attacker lah, penyerang. Tapi dia guna teknik yang paling mudah. Dia call, dia hantar message ke, dia cakap cek kena sekian-sekian, cek follow the guide. Itu adalah social engineering. Kalau hackers ni dia gunakan kod ataupun software untuk dia masuk dalam sistem. Okay, and then describe blended attack and the importance of impact reduction. Okey, jadi itu saja. Minta maaf kalau masa melebihi pada jadual yang ditetapkan. Okey, ada soalan tak? Ya betul, kita jaga kita Ada Ainul, Aiman cek domain, cek domain ni macam saya beritahu bila kita masuk certain website, dia akan ada, kita tengok belah sini atas ada gambar kunci. Kalau kunci tu terbuka, maksudnya dia tak pakai HTTPS. Kalau tak ada kunci langsung, kunci tu memang tak ada langsung. Maksudnya website tu, website yang kalau boleh jangan kita lawati. Okey. Okay, ada soalan lagi. Attacker, threat actor. Betul. APT. APT yang mana? Ke tak ada dalam slide? Okay, APT tak ada. Tapi APT tu macam file kat belakang. Contoh Word, DOC. Kalau PDF, .pdf. Sudo APT update. Minta maaf. Ni command Linux. Command Linux ni. Sudo APT update. APT ni untuk kita boleh pakai Linux, dia kena pakai APT kat depan. Okay, tak apa. Salah forum. Okay.
Okay, ada soalan lagi nak tanya? Boleh tanya secara verbal ataupun boleh teks dekat komen. Okay. Tak ada Persistent attack. Mana? Okay, kita pergi pada persistent attack. Ada orang tanya ni. Mana persistent attack? Adakah cara nak detect orang yang DDoS? Okay, DDoS ni, cara nak detect dia, kita akan pergi kepada, dipanggil forensik jugalah ni, komputer forensik. Kita akan ambil dia punya IP, kita akan trace. Contoh saya ambil IP dia. Ada website yang kita boleh view dia punya IP contohnya who is IP. Ni website, kita masuk IP orang tu, kita tahu location dia dekat mana. Contoh saya ambil IP saya. Ni saya tunjuk guna CMD. Bagi yang ada kelas ataupun ada program lain, bolehlah nak subscribe. Okay. So saya ambil saya punya IP address. Ni IP address public saya. Okay, dengan tahu IP address, kita tahu siapa pemilik dia. Macam dekat sini pemilik dia adalah Telekom. Okay, dekat Malaysia. Okay, dekat mana pula? Selangor. Selangor dekat mana? Cyberjaya. Ni siap bagi mapping lagi. Maksudnya bila kita masuk kod ni untuk GPS, kita boleh tahu dekat mana yang memegang IP ni. So IP daripada Telekom. Jadi macam ada yang tanya tadi, boleh trace tak? Adakah saya nak detect orang yang DDoS? Cara tak dia lah, kita kena tahu IP address dia. Bila tahu IP address, kita akan guna. IP address tu adalah kita punya ID. ID yang kita nak gunakan untuk trace orang. Sebab dalam internet, dia tak ada ID nama orang. IP address. IP address ni kalau dalam mobile, nombor telefon kita. Advanced Persistent Tree, APT. Ni mana pula ni? Betul lah tadi ada persistent tak? Persistent. Memang ada perkataan persistent tadi. Tak ada jumpa pula persistent. SSH secure. Betul lah ni. Jangan risau pakai duit sekarang. Yang state organized contoh sebenar case. State organized. Bagi nak minta contoh kes sebenar dekat Malaysia. Okey, boleh saya bagi? Saya akan bagi dekat Telegram ataupun dekat WhatsApp group. Saya bagi dekat WhatsApp group. Senang Contoh kes yang berlaku dekat Malaysia. Okey, saya akan bagi dekat Malaysia. Yang mana kes ni yang menggunakan attack-attack supaya kita ni terkena macam duit hilang ke. Tapi kalau tengok berita-berita pun ada isu orang set MB klik, contohnya set MB kan. Duit hilang. Semalam ada 1,000, cek hari ni tak ada duit. Lepas tu dia minta maaf. Memang betul duit hilang Tapi yang tu bukan attack, atau masalah dia punya sistem tu, kod dia tu salah. So orang yang jaga sistem dah repair balik lah. Tu sekarang hacker kurang pakai brute force. Dia tak pakai dah brute force sekarang ni. Brute force ni kalau dia nak attack sistem individu ataupun organization tu, memang terlampau secure. Dia pakai cara yang paling mudah tadi Fakrul, dia pakai phishing ataupun social engineering. Okey, APT, dia tanya contoh APT. Contoh APT tak? Okey, saya akan ambil note ni untuk saya bagi maklumat selepas ni. Jadi saya rasa itu saja. AES pun SSH nak brute force. Fakrul advance awak tanya ni.
Website Sutati ada display nombor staff. Untuk apa tu Cik Azman? Oh, display nombor staff. Memang ada sebab kita untuk promotion. Betul Abdullah, betul. Tapi nombor telefon tu kita provide untuk promotion dan juga untuk orang call lah, terutamanya kita nak promote kita punya courses ataupun nak tanya berkenaan dengan tati, sewaan dan sebagainya. Betul, nak scam ni memang kalau dengan nombor telefon dah cukup dah. Kita ambil nombor telefon orang tu dan kalau tengok website-website dia siap ada nama, nombor telefon lah, yang basic lah 2 tu. Tapi kalau 2 tu kita nak scam orang boleh dengan cara phishing, senang. Tapi disebabkan oleh purpose of promotion, purpose of the institution itu sendiri yang advertise kita punya nombor telefon. Okay. Jadi macam staff sendiri dia ada 2 nombor, macam saya ada 2 nombor contohnya. Nombor untuk kerja and then nombor untuk personal. So personal itulah yang kita guna waktu dekat rumah. Okay. Tapi biasanya orang ada 1 nombor, itulah nombor kerja, itulah nombor personal, itulah nombor yang digunakan pada semua aktiviti. Nak minta taxi number ke. Jadi 1 nombor tu dia dah boleh buat attacks dekat kita lah. That's why nak ceritanya pasal education sangat penting, pembelajaran. Kalau kita just kalau kita just tahu kita tak nak bagi nombor telefon kita sebab kita ni tertakluk dekat akta PDPA dan sebagainya, ataupun nombor telefon saya ni private, saya tak nak kena scam dan sebagainya. Betul, tapi nombor kita ni adakah orang tu saja yang gunakan? Banyak lagi nombor-nombor telefon orang dekat Malaysia ni yang dah dijual. Jadi kita sekarang ni dalam isu untuk protect diri sendiri dah. Nombor telefon kita ni tak tahulah, dia awang-awangan dah. Orang luar negara pun tahu nombor kita. Jadi kita nak protect diri kita sendiri, kita kena ada ilmu. So today kita nak belajar ilmu berkenaan cara digunakan dalam serangan oleh attacks ataupun attacker tadi. Okay, jadi macam mana dia attack kita, kita tahu dah simptom dia tu, kita cuba avoid, kita cuba jauhi. Okay, macam saya sendiri pun, okay, security, saya ambil cyber out dan sebagainya. Okay, kita tahu knowledge tu. Adakah saya terhindar daripada kena scam? Adakah saya terhindar daripada orang telefon saya untuk scam saya? Tak. Ada saja nombor yang naik, terutamanya nombor, kalau nombor luar negara tu memang saya tak akan angkat lah. Walaupun nombor tu telefon saya 10 kali, 20 kali. Kita kadang-kadang kalau tengok orang telefon kita terlampau banyak, kita rasa nak call balik. Ataupun kita rasa nak angkat. Kalau nombor luar negara, kalau boleh lah. Kecuali mungkin ada kita ni buat bisnes kat luar negara, mungkin kita kata, mungkin customer kita kot. Orang Singapura, orang Thailand dan sebagainya. Mungkin customer kita pun angkat. Okay. Kalau bagi saya tak akan angkat lah. Sebab saya memang tak ada bisnes kat luar negara dan saya tak ada communicate dengan luar negara. So kalau nak communicate, mostly saya pakai email lah. So email tu kita sebenarnya medium official untuk kita communicate dengan orang luar. Termasuk Cisco sendiri. Saya communicate melalui email. So dia pun balas. Dia duduk dekat Amerika, so dia balas saja melalui email. Tak ada langsung dia minta kita punya nombor telefon. Lagi satu, kalau nombor telefon tu, terutamanya nombor telefon mahkamah. Saya baca Mahkamah Terengganu, dia kalau pergi pada website, dia cakap siap-siap, kita takkan call orang tu. Polis pun cakap, dia ada website dia kalau kita view, polis pun sendiri cakap, polis tak akan call pesalah, penjenayah ataupun dia suspek ke dia akan call. Tak, dia akan, kalau polis dah tahu sama kita kan, ataupun kalau melibatkan hal mahkamah, orang tangkap secara bersurat, surat berdaftar. Itu adalah bukti betul lah tu. Kita dipanggil mahkamah. Kalau call dia kata cik ada kes, cik kena datang bla bla, itu jangan. From Abdul Bos. Saya pernah kena Saya pernah kena polis call. Mengaku dia polis. LHDN call. HDN memang musim-musim orang masuk maklumat dekat percukaian tu adalah dia call. Lepas tu yang baru ni, saya pelik juga daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia call saya. Tak ke pelik tu? Dia kata cik ada macam kita tengok tu soalan ni meragukan. Kadang-kadang kita kena angkat juga, terutamanya bila baru ni kena COVID. Kita kena quarantine. Nombor personal call kita, iaitu orang klinik lah, orang hospital call kita.
Dia call, dia kata, cik ada kat mana? Ada kat rumah. Sebab dia nak pastikan kita ni quarantine duduk kat rumah tu je. Yang tu isu lain lah. Tapi kalau isu kalau kita nak angkat juga, orang call angkat. Kalau dia minta ataupun dia buat kita rasa takut, please avoid lah. Ataupun kalau dia ni memang call acap kali, call, kita pun angkat, dia pun cakap, cik ada kes sekian-sekian. Okay. Kalau hal polis, cakap kat dia, saya akan pergi balai polis sendiri. Cik tak call, saya akan pergi balai polis sendiri untuk yakinkan betul saya kena. Macam mahkamah juga. Dia kata cik ada kes mahkamah bla 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 bla, kita kena pergi dekat mahkamah tu. Okey. Ataupun kita cakap kat dia, tak apa je. Saya akan pergi ke mahkamah tersebut untuk ambil surat ke dan sebagainya. Okey. Itu caralah ilmu. That's why saya kat sini untuk bagi knowledge ataupun ilmu kepada peserta-peserta supaya jangan terkena attack-attack ni. Terutamanya scammer lah, kita takut sangat sebab nombor kita ni macam saya 3 hari betul-betul orang WhatsApp saya nak tak dapat duit lebih. Tu ayat dia. Okey. Jadi dia pun kita cakap yes, dia bagi form. Bagi form nak minta nombor telefon, nama penuh, alamat sebagainya. Jadi saya ignore lah sebab kita tahu kita ada ilmu.